الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum sufi itu sudah bermesra dengan Allah Ta'ala, kemudian dengan malaikat. Jika engkau sudah bermesra dengan semua ini, barulah akan terbuka buatmu pintu yang baru. Mula-mula engkau bermesra dengan manusia, lalu engkau tutup pintu itu, maka terbukalah bagimu pintu bermesra dengan jin. Jika engkau menutup pintu ini, terbuka pula bagimu pintu bermesra dengan malaikat. Dan jika engkau tutup pintu ini, akan terbukalah bagimu pintu bermesra dengan Allah Ta'ala. Perkara ini tidak akan berlaku dengan sendirinya. Api itu tidak akan membakar dengan tabiatnya. Air tidak akan menghilangkan dahaga dengan tabiatnya. Cuba lihat, api Namrus tidak dapat membakar Ibrahim AS. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, bila dilempar ke dalam api tidak terbakar. Rayap Samandal juga tidak terbakar ketika berada dalam api. Jika engkau ikhlas dalam amalanmu, nescaya engkau akan terlepas dari angkara manusia. Engkau mesti pisahkan dirimu dari mereka, kerana engkau tidak sampai kepada Allah Ta'ala melainkan dengan melepaskan dirimu dari manusia. Lalu engkau mendatangi Tuhanmu seperti seorang asing yang masuk dalam kampung untuk mencari temannya. Dia akan berputar-putar menghitung barisan rumah-rumah dari hujung ke hujung, kerana dia tidak tahu pintu rumah temannya itu, padahal temannya sedang memerhatikannya dari atas rumahnya. Sehingga apabila dilihatnya teman itu sudah bingung, tidak tahu hendak menuju ke mana, maka perasaan kecintaannya akan mendorongnya untuk segera turun dari loteng rumahnya, keluar untuk menyambut teman itu, lalu dipeluknya dan dirangkulnya erat-erat, sebagaimana yang dibuat oleh Yusuf kepada saudaranya Binyamin, seraya berkata kepadanya, aku inilah saudaramu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menceritakan tentang kenapa dan sebab Allah Ta'ala membiarkan kita, kita melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Kerana Allah itu, bila hambanya cuba mendekatinya, maka Allah Ta'ala akan bermesra dengannya, yakni lebih hampir kepadanya. Dan bila manusia cuba menjauhkan diri dari Allah, maka Allah akan lebih jauh daripadanya. Kita dah sebut tentang 10 perkara yang menjadikan manusia ini akan jauh dari Allah dan akan disia-siakan oleh Allah. Maksud disia-siakan ialah kehidupannya tidak akan bernilai, umurnya akan menjadi sia-sia, dan kehidupannya tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Maksud tidak dirahmati, bahawa setiap hari yang dilakukan ialah dosa dan maksiat. Setiap hari yang dilakukan ialah kemungkaran. Setiap hari yang ditunjukkan ialah kesombongan. Maka itu tanda-tanda Allah Ta'ala tidak merahmati seseorang. Kalau Allah merahmati seseorang, maka Allah akan ilhamkan kepadanya taubat, dan Allah akan ilhamkan kepadanya ketaatan.
dan Allah akan ilhamkan kepadanya untuk mencari teman-teman yang soleh. Bahkan Allah ilhamkan kepadanya untuk membaca Al-Quran, kerana hatinya sudah pun menjadi semakin bersih. Sebagaimana kata Uthman bin Affan, kalau benar suci hatimu, kamu tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau benar suci hati, tidak pernah kamu akan merasa cukup dengan bacaan Al-Quranmu. Maka ini bila Allah merahmati seseorang. Hari ini kita nak tengok ataupun kita nak fahami apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang kaum sufi. Kerana kita berusaha untuk menjadi sufi dengan makna yang sebenar. Bukan sufi nama atau gelaran atau sufi pakaian. Bukan sufi kelompok dan kumpulan. Tapi sufi yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ialah orang-orang yang telah menyucikan dirinya, yang telah membersihkan dirinya daripada segala kekotoran, yang telah melazimi dirinya dengan sunnah Nabi SAW, dan sebelum itu perintah Allah SWT. Sufi yang dimaksudkan ialah orang yang menyibukkan dirinya dengan mendekati Allah, merinduinya, menyayanginya, bermesra dengannya. Maka ini yang kita maksudkan sufi. Bukan kelompok dan kumpulan, bukan pakaian dan nama, bukan gelaran, tetapi hakikat kesufian itu. Kata Syekh, kaum sufi itu bermesra dengan Allah, kemudian dengan malaikat. Jika engkau sudah bermesra dengan semua ini, barulah terbuka pintu yang baru. Kata Syekh Abdul Qadir, hakikat sufi itu dia akan bermesra dengan Allah. Apa itu perkataan mesra? Ini disebut sebagai unsun. Al-uns artinya dia tenang dengan Allah, mesra dengan Allah, dia tenang dengan Allah. Dalam hierarki ataupun kita katakan tangga-tangga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah yang disebut oleh ulama, siapa yang taat pada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengan Allah, maka dia akan cinta Allah. Dan siapa yang cinta dengan Allah, maka dia akan bermesra dengan Allah. Umpamanya, tentang kalau kita cinta seseorang, lalu bila kita berada berhampiran dengannya, maka kita akan bermesra dengannya. Ia bermula daripada cinta yang menghasilkan ingin bertemu, dan bila bertemu kita bermesra, seronok. Maka ini kaedah. Seorang yang nak sampai peringkat mesra dengan Allah, dia perlu melalui jalan taat terlebih dahulu. Taat, jangan engkar walau sepatah, walau satu huruf. Makin banyak kita taat pada Allah, sehingga bukan sekadar wajibnya, demikian juga sunatnya. Bahkan kita mencari ketaatan yang kita tidak tahu, di samping kita menjaga ketaatan yang kita tahu. Tentang ketaatan ni ada dua. Satu yang kita tahu, satu kita tak tahu. Yang kita tahu, yang diberitahulah, yang ni semayang, puasa, sedekah, ibu bapa kita dan sebagainya. Tapi ada sebahagian kebaikan yang kita tak tahu. Kenapa? Kerana ilmu kita belum sampai. Maka kita terus belajar. Atau kerana kebaikan itu mungkin tersembunyi, kita tak nampak. Dia macam pudar disebabkan banyaknya tutupan-tutupan yang ada. Kita nak juga ketaatan seumpama ini. Umpama barangkali kita tak perasan, seperti kita katakan bila beri makan kucing, beri binatang, dan itu ketaatan kita tak perasan. Di mana diceritakan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia ambil roti, dipecah-pecahkan roti, lalu ditabur pada semut supaya semut tu makan. Ya, ketaatan kita tak perasan. Ya, ketaatan. Maksudnya ia adalah satu benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak menzalimi binatang, itu ketaatan. Ada taat yang kita tahu secara apa yang kita belajar. Ada ketaatan tersembunyi. Kadang-kadang dia tersembunyi dalam sikit sifat marah kita. Tentang dalam marah kita itu ada ketaatan. Kita nak marah orang ni, marah sungguh. Tapi tidak menutup pintu kebaikan kita pada dia. Kerana ada setengah orang bila dia marah, lalu tertutup pintu kebaikan pada orang ni. Kalau dia berjaya juga buat baik, berarti dia jumpa ketaatan yang hilang tadi. Atau seorang yang cemburu. Orang yang cemburu,
maka dia tak akan nampak kebaikan untuk dibuat pada orang yang dicemburuinya. Sebab cemburu menjadikan dia buta melihat kebaikan. Tapi kalau Allah SWT nak berikan kebaikan, dalam cemburunya dia masih melakukan kebaikan. Kita cemburu fulan bin fulan misalnya. Sebab cemburu ini fitrah, ada pada manusia. Tetapi bila dia melampau daripada sempadan, maka ia akan bertukar menjadi maksiat. Dia akan menjadi sombong, maksiat. Bahkan dia akan menghilangkan kelazatan dalam ibadat. Tapi ada orang, dia akan menguasai cemburunya untuk dia tetap buat kebaikan, untuk tetap dia melakukan kebaikan. Sebab itu bila Nabi sama-sama merawat perasaan cemburu seseorang, tak kira bernama isteri atau bernama manusia, maka Rasulullah menyuruh mereka buat kebaikan, seperti memberi salam, seperti memberi hadiah, untuk menghilangkan benda itu. Kerana orang beriman tak akan membiarkan sifat buruk berada dalam dirinya, sebagaimana kita manusia tak akan biarkan penyakit meletak di tempat pada badan kita. Siapa pun kalau dia sakit, dia mesti fikir nak ubat. Kalaupun dia tak nak ubat hari ni, esok, lusa, tapi dia nak ubat. Dia sakit perut, lama sakit perut, tak apalah, boleh tahan. Tapi dia akan fikir untuk ubat suatu hari nanti. Dia sakit kaki, lama dah sakit kaki, dia akan berfikir untuk ubat sakit kaki dia. Maka demikian kita, kalau ada sifat-sifat tak baik, kita jangan biarkan. Kita mesti fikir macam mana cara. Bukan tak, saya nak terus bersifat macam ni. Maka itu bukan sifat orang beriman. Kerana orang beriman, dia makin mendaki tangga dekat dengan Allah. Setiap kali dia mendaki tangga dekat dengan Allah, maka terjatuh segala kejahatan dia. Jatuh segala sifat buruknya. Lagi kita tak boleh buang sifat buruk kita. Kita tak boleh nak move on, tak boleh naik. Sebab itu bebanan. Dia akan tarik kita ke bawah balik. Baru kita nak naik, dia tarik balik kita ke bawah. Baik, jadi ada kebaikan yang saya kata tersembunyi. Tersembunyi dari sifat kita sendiri. Tapi kalau masih orang tu nampak kebaikan itu, maka dia orang berjaya dalam mentaati Allah. Baik, kita sebut tadi tangga. Sebelum kita sampai mesra pada Allah, pertama buat taat. Sungguh taat. Lepas taat, barulah akan dapat penghasilan kita dekat dengan Allah. Qurbun. Lepas kita rasa dekat dengan Allah, maka datang rasa mahabbatun, cinta. Lepas cinta pada Allah, barulah datang unsun. Apa itu unsun? Yang ini kita mula rasa mesra. Tapi sebaliknya, kalau kita buat maksiat, ada orang yang sibuk buat maksiat, maka apa jadi pada dia? Dia makin jauh dari Allah. Bu'dun. Maksiatun, kemudian bu'dun. Buat maksiat, natijahnya jauh. Dan bila jauh, kurhun, dia dibenci oleh Allah. Dan bila dibenci oleh Allah, maka apa yang Allah bala padanya? Wahsyatun. Apa itu wahsyah? Dia merasa sunyi dirinya. Tetapi ini penyakit manusia. Rasa sunyi, wahsyah. Wahsyah ni kalau kita sebut liar, dia mula jadi liar. Jadi tak betul, tak siuman. Tapi wahsyah ini dia bermula dengan perasaan rasa macam kosong diri kita. Itu tuan-tuan, kita baca kisah orang kaya, belagak kaya, orang comel yang belagak comel, orang yang gagah belagak gagah. Ni kelompok manusia hari ni yang didedahkan, yang ditunjukkan. Mereka walaupun dapat semua, mereka rasa macam sesuatu kekurangan ataupun disebut kehilangan diri. Dalam istilah sufi disebut wahsyah, iaitu sifat sunyi, sifat sendirian. Ini benda yang paling menakutkan manusia. Kerana ia tidak boleh dirawat dengan harta atau pangkat. Ia seketika dia boleh dirawat dengan harta, seketika. Boleh dirawat dengan pangkat, boleh dirawat dengan berhibur bermain. Kemudian bila dia terlepas daripada benda tu, dia kembali sunyi. Dia sunyi. Ada seorang anak raja. Anak raja pertama, ni geng-geng raja ni duit banyak. Ini raja Arab, saya tak sebutlah negara mana. Ya, dia unlimited, bilioner, minyak banyak. Maka dia tak tahu nak rawat diri dia. Maka dia berhibur, minum arak, main perempuan.
Dia rasa dia boleh buat dia anjur parti itu dan ini. Ini anak sulung aja. Akhirnya dia mati pada usia 24 tahun. Lepas tu adik bongsu dia, saya tak sebut nama, pun perangai sama. Dia pun rasa kesunyian dia. Di sebalik dia kaya. Apa yang dia buat, dia punya duit unlimited. Ini majalah Forbes semua tak boleh nak check berapa kaya dia. Kaya. Maka benda yang sama dia buat. Dia nak cari sesuatu yang bernama kegembiraan. Sebab dalam diri ni ada wahsyah. Allah, rasa sunyi. Dia jemput kawan-kawan dia, naik private jet, sekian. Banyak private jet dia, bukan satu. Naik yacht, bukan satu yacht dia. Buat sekian. Last sekali baru-baru ni mati. Pada usia yang muda. Penyakit mereka sama. Dia panggil wahsyah. Apa itu wahsyah? Dia rasa kosong dalam dirinya. Maka dia cuba menterjemahkannya. Ada seorang lagi pun sama. Dia rasa dengan duit dia boleh hidup lama. Pun sama. Ni jenis orang Melayu pula ni. Orang Melayu. Dia orang Arab, orang Arab. Orang Melayu. Juga orang kaya. Ayah dia bagi dia bilion untuk belanja. Belanja. Maka dia pun borong semua perempuan untuk dia hilangkan kesunyian dia. Dia borong perempuan. Macam borong mainan. Buat parti. Cari selebriti. Cari sekian. Last kali dia kena kanser liver. Mati. Pada usia muda. 20-an. Apa penyakit dia? Wahsyah. Apa itu wahsyah? Dia ada semua. Kalau kita orang ni bawah ni yang belum dapat apa-apa. Saya ustaz kalau dapat duit saya akan gembira. Siapa cakap orang gembira? Saya ustaz kalaulah ada berpangkat jawatan saya gembira. Saya kalau begitu begini. Semua orang bercakap benda dia belum dapat. Dia tak tahu benda itu. Perkara tersebut. Macam orang bujang lah ustaz. Saya kalau kahwin seronoknya. Dia tak tengok orang kahwin lekat celah dinding. Ni kepala. Maksudnya ada masalah lah. Kerana setengah orang dia belum masuk dunia tu, dia tak tengok masalah, dia tengok keseronokan. Yang bujang dia tengok alam kahwinan seronok. Dia tak tahu apa bebanannya, apa tanggungjawabnya. Dia kena deal dengan keluarga, adik-beradik, banyak benda dia buat. Kadang isteri dia bagus, adik-beradik tak bagus pula. Dah ketat juga muka. Kadang isteri bagus, adik-beradik bagus, mak mertua pula. Kadang isteri bagus, mak mertua bagus, jiran sebelah pula tak bagus. Dia kena deal sendiri. Dulu ayah dia deal sebab dia bujang. Sekarang dia ketua keluarga. Macam mana nak masalah jiran duk parking kereta depan pagar kita, tong sampah tak depan pagar kita. Bila kita berdikari, bersendirian. Dulu ayah kita semua deal. Tahu selesai. Lalu kita kata seronoknya kahwin. Akhirnya bila orang ni kahwin, dia pun tengok masalah. Sama juga kita belum kaya. Kita belum cerita bila kita kaya. Dan kaya dia ada masalah dia. Kita belum ada pangkat. Allah seronoknya ada pangkat bodyguard kiri kanan. Dan kita ada pangkat, teruk pula kena kita. Jadi, kita perlu tahu bahawa manusia ni, kalau dia menjauhkan diri pada Allah, dia pergilah ke peringkat mana pun, benda sama. Wahsyah. Dia akan rasa kehilangan dirinya. Dia akan rasa liar dirinya, dia akan rasa sunyi dirinya. Dia akan rasa sesuatu yang hilang. Saya ingat ada cerita seorang hamba yang bertaubat. Orang ni popular, gagah orangnya. Bila dia kata, saya satu hari maghrib duduk termenung kat kondominium. Ni orang ada kondo, geng-geng kaya kondo. Tiba-tiba terdengar azan maghrib. Selama ni dengar azan macam biasa, tapi kali ni lain dia dengar azan. Dia rasa macam, siapa dia? Sebab dulu dia orang Islam yang jaga agama. Sekarang dia tak pernah jaga agama. Tapi dengan azan tadi menjadikan dia bertemu kembali dengan dirinya yang dah hilang. Akhirnya dia kata, saya dengar azan, saya mula jadi macam tak tentu hal. Saya terus masuk bilik air, saya ambil wuduk. Saya pun tak tahu betul tak wuduk saya tu. Bayangkan wuduk pun tak ingat betul tak betul. Akhirnya saya semayang. Saya pun tak tahu semayang saya betul atau tidak. Tapi saya rasa bagaimana kehilangan diri ini. Rasa bersalah yang tinggi. Melainkan saya mesti kembali pada Allah. Walau dalam keadaan tak tahu. Akhirnya berakhir hidupnya dengan taubat. Dan jadi orang baik. Cerita manusia, kalau kita dah sebut dia punya tingkat dia. Kalau dia buat maksiat, maka dia akan jauh dari Allah. Bila dia jauh dari Allah, maka dia akan dibenci oleh Allah. Bila Allah benci dia, Allah jadikan dia rasa kehilangan dalam dirinya. Dia tak rasa apa nilai dia. Akhirnya bunuh diri dalam keadaan dia kaya. Bunuh diri dalam keadaan dia ada jawatan. Bunuh diri dalam keadaan orang nampak dia macam senang. Tapi kenapa dia bunuh diri?
Dan kenapa dia jadi macam tu? Sebab Allah balakan dia dengan penyakit wahsyah, penyakit kesunyian, kemurungan. Saya baca bila mereka kaji tentang penyakit-penyakit dunia, penyakit yang paling tinggi zaman sekarang ialah penyakit stres dan kemurungan. Stres, tekanan. Tekanan menjadikan orang tu murung. Tuan, kenapa tekanan? Kadang-kadang saya secara logik berfikir, dia orang ni masalah kecil je, bukan besar. Tapi tekanannya macam letak lori atas belakang dia. Kita tengok, ya Allah, kalau dia lupakan selesai masalah dia. Tapi oleh kerana mereka ataupun bila manusia ni jauh dari Allah, dia tak reti nak bezakan masalah tu kecil ataupun besar. Bagi dia semua masalah datang jadi besar. Kalau orang tu dia dekat dengan Allah, dia boleh kecilkan yang besar dan dia boleh hilangkan yang kecil. Yang besar tu dia boleh jadikan kecil, yang kecil dia boleh hilangkan. Tak ada apa, biasa. Maksudnya kalau seorang tu dia hilang benda-benda yang dia sayang, tak apalah, bukan rezeki saya. Dengan mudah dia tolak macam tu. Ni handphone jatuh, tak penting, handphone ada macam-macam. Senang cakap, kalau bukan rezeki saya tak apa, saya beli baru. Dan otak dia dah nampak penyesal, beli baru. Tak adalah nak ngamuk, nak marah orang tu, nak marah orang ni. Dah jatuh nak macam mana? Dah bukan rezeki kita. Orang ni dia boleh menangani benda itu. Kenapa? Kerana hubungan dengan Allah dijaga. Bila seseorang tu benar-benar jaga hubungan dengan Allah, Allah tak akan biarkan masalah itu menjadi masalah dia. Tidak, bahkan Allah jadikan masalah itu pahala dia. Dan Allah jadikan masalah itu adalah ketaatan. Bukan sampai peringkat dia akan bermesra dengan masalah. Semua masalah. Tuan-tuan, kita gini, kita kalau tengok air, maksudnya kalau kita duduk dalam air kita boleh lemas. Tapi kita perhati tak, ikan duduk dalam air dia tak lemas. Kenapa duduk air tak lemas ikan? Dah ikan Ustaz, memang dia tak lemas. Tapi ikan tu kalau duduk kat darat dia lemas. Ikan tadi tak ada orang kata, Ustaz, saya ni nak pergi selamat ikan yang lemas kat laut tu. Tu saya pergi dengan air ni, nak selamatkan ikan. Amat bersekian ikan, Ustaz. Kenapa Allah jadikan ikan tu boleh hidup dalam laut? Yang kita tengok laut tu masalah bagi kita, tapi tidak bagi ikan. Maknanya Allah boleh jadikan suatu masalah itu benda yang boleh dinikmati. Boleh dinikmati. Artinya menganggap satu perkara tadi satu kekuatan dalam diri, tadbiyah diri. Tentang ramai orang mencari masalah untuk kuatkan diri. Tuan-tuan tengok orang jadi askar, dia cari masalah, latihannya keras. Tapi untuk kuatkan diri, dia pun tahu dengan jadi askar dia akan kawat kaki tengah hari, makan ayam keras, ayam kunyit 4 hari. Dan 4 hari ayam kunyit, makan kau. Dia pun dia okey. Sebab ini latihan untuk dia kuat. Ni berendam dalam lumpur, niaga seluar tak boleh tukar. Ni kalau pacak-pacak masuk ni biurnya, sedekah je, niat sedekah darah tu. Tidur dalam air, dalam sangkar. Tuan tengok latihan tentu. Dia pilih. Kenapa? Dengan itu dia jadi kuat. Dengan itu dia jadi berani. Ada kawan saya cerita, dia kata hari pertama latihan, dia dengar suara senjata, bunyi senjata, dia rebah takut. Dia mahu takut. Tapi lama kelamaan dia dah latih, dia jadi berani. Dia berani berjalan seorang dan lalu depan semua samsing. Dia tak takut apa. Kerana latihan tadi jadi gagah. Dia tak takut. Dia kata berbeza dulu, saya mula-mula masuk latihan, penakut. Bunyi senjata takut, boleh rebah. Tapi sekarang saya tak takut. Saya boleh berjalan. Ni kalau orang tuding pistol depan saya tak takut. Ya, orang macam kita, kalau orang tuding senjata, kita dah kecuk, dah kencing barangkali. Dia tak takut. Kenapa? Ujian yang dia lalui menjadikan dia berani. Itu saya nak kiaskan dengan orang bila Allah tu jadikan dia dekat dengan Allah. Allah jadikan masalah besar dia itu dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Dan lebih hebat daripada itu, dia bermesra dengan masalah. Seumpama seorang doktor bermesra dengan pesakit. Sakit ni masalah, tapi dia boleh bermesra dengan pesakit dia, sehingga pesakit ini sembuh. Dia tanya khabar, apa khabar, dengan senyum. Dia masalah. Tapi masalah itu menguntungkan dia. Tentang bila kita tahu satu benda,
Setiap masalah Allah akan ganti lebih baik kalau kita sabar. Setiap kali, setiap musibah. Kalau kita sebut inna lillah, kita doa, Allah akan ganti lebih baik. Selagi mana kita ikut peraturan dia. Tapi kita duk ngeluh dengan masalah tu, si amalan duk ungkit masalah tu, lalu kita berharap gantian yang baik, maka kita tak akan dapat ganti yang baik. Artinya benda tu ya bagi kita masalah, tapi cara kita ngeluh tu teruk sangat. Lalu kita mengharapkan dengan keluhan-keluhan kita boleh diganti lebih baik. Tak. Kalau awak mengeluh teruk, maka Allah tak akan ganti, melainkan Allah jadikan yang lebih buruk. Sebab itu kita diajar bila ingat masalah sabar dan ikut peraturan dia macam mana, boleh kita dapat gantian yang baik. Tuan-tuan kereta, tuan-tuan aksiden, tuan-tuan duk ngeluh macam tu, dia takkan dapat ganti kereta baru. Tuan-tuan kena sabar, pergi kat syarikat insurans, tulis sekian-sekian, report, tenang buat urusan dia, report polis. Lepas report polis macam mana, pergi report insurans pula. Lepas tu sekian, nanti tuan-tuan tunggu dapat kereta baru. Tapi kalau kereta tu kita duk nangis masa report tak buat, akhirnya kita tak dapat apa-apa. Maka ini peraturannya. Jadi asas kita sebut bagaimana dengan taat kepada Allah kita akan bermesra. Baik, kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Orang sufi dia sampai ke muncak, dia akan bermesra dengan Allah. Dan daripada mesra dengan Allah, boleh dia bermesra dengan para malaikat. Mereka daripada atas ke bawah. Maknanya sesuatu itu dibuat dulu kerana Allah, maka Allah yang akan perintah mereka untuk bermesra dengan siapa? Sekarang bermesralah dengan hamba-Ku, kadang dengan malaikatnya, kadang dengan manusianya. Tapi mula-mula mesranya pada Allah. Maksudnya dia tenang dengan Allah. Baik, kalau kita nak faham maksud yang saya sebut perkataan unsum billah ataupun al-unsu billah, ia merupakan natijah daripada sayang Allah pada kita dan sayang Allah pada kita dan sayang kita pada Allah. Baik, mesra, atau saya katakan kalimat ni unsum, kita akan rasa tenang. Umpama seorang bila dia solat, dia rasa tenang, dia berzikir, dia tenang, dia buat baik, dia gembira, itu dia telah mendapat unsun billah, mesra dengan Allah. Dan waktu itu dia akan mencari seluruh perintah Allah untuk dibuat, dan setiap perintah Allah menyenangkan dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir mulakan pergerakan daripada bawah pula. Tadi dia cerita daripada atas ke bawah, daripada cinta Allah kepada cinta hamba-hambanya. Sekarang kita nak mulakan dari bawah. Baik, kata Syekh Abdul Qadir, mula-mula kita bermesra dengan manusia sebagaimana Allah perintahkan, bukan bermesra macam kita nak, macam Allah perintah. Kita tak boleh bermesra dengan manusia macam kita nak, nescaya akan terhasil kebencian antara kita. Mesralah dengan manusia macam Allah perintah. Maksudnya nasihat dia, maksudnya ialah doa pada dia, maksudnya ialah cegah dia, suruh dia, maksudnya ialah ada masa bersamanya, ada masa kita tak akan bersama dengan dia. Peraturan kita bermesra dengan manusia biar jelas. Jangan tak nak memesra pada manusia sehingga lalai daripada Allah. Satu kisah, bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia nak pergi solat, maka dia lalu rumah anak dia, dan anak ni baru kahwin. Maka baru kahwin, duk bergalak, duk bergelekek. Kalau Abu Bakar dengar daripada luar rumah, dia pun ke masjid. Bila balik masjid, dengar bergalak lagi, bergelekek ni, maknanya tak pergi masjid. Lalu Abu Bakar panggil dia, kata Abu Bakar Siddiq, ceraikan isteri. Drastik, ceraikan isteri. Lalu anak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pergi bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku menyuruhku menceraikan isteriku. Lalu kata Nabi SAW, taatlah ayahmu. Dah ayahmu dah suruh, taatlah ayahmu. Maka dia menceraikannya. Ayahnya nak beri satu pengajaran, macam mana pun kamu sayang, kamu tak lalai daripada Allah. Si anak ni menyedari, dia mula ke masjid, walaupun dia sugul. Sugul ni maksudnya sedih lah. Dia dah masalah bagi syugul, dia jadi macam tak keluar, tapi dia ke masjid. Walaupun buat ibadat dalam keadaan begitu, ia jauh lebih baik daripada tak buat.
Seperti yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita berzikir dan lain-lain lebih baik daripada tak zikir. Kerana kita sudah berada pada keadaan Allah akan rahmati kita. Maka lama anak dia duk jaga solat balik. Akhirnya ayahnya berkata kepada anaknya, rujuk dengan isterimu. Maka dia pun rujuk dan dia gembira. Sekarang dia tahu apa maksud ayahnya. Jangan sampai melalaikan kamu daripada Allah Ta'ala. Apa pun kita nak mesra dengan orang ni. Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala cerita, apa yang ditanya, apakah yang Rasulullah SAW buat ketika di rumah? Maka jawab Aisyah, kana fi mihnati ahlihi wa iza hadratis salah kharaj. Nabi SAW dia akan tolong isterinya, tapi bila masuk waktu solat ditinggalkan. Kita dah sebut kerja rumah ni kerja isteri, tapi suami kena tolong. Tapi bukan kerja suami. Bila sampai waktu solat, itu kerja suami pergi keluar solat. Tak ada Ustaz teman isteri lagi Ustaz, tengah mengayak tepung buat kek ni Ustaz. Tak tinggalkan, itu bukan kerja awak. Tentang kerja rumah tangga bukan kerja suami, tapi suami kena tolong. Tolong tu maklum, tapi kerja bukan. Saat ni kan kerja rumah tangga kerja suami juga. Salah. Kerana sepakat para ulama bahawa kerja rumah ni lah kerja isteri. Kerana dinisbahkan rumah itu pada isteri. Sebab itu kita akan sebut itu orang rumah saya. Makna itulah orang jaga rumah saya. Kan tuan-tuan sebut apa? Kita selesai sebut, itu siapa tu? Tu orang rumah saya. Itu orang banglo saya. Orang dah sebut rumah banglo saya. Orang rumah saya. Maksudnya nisbah rumah pada isteri dari sudut pengawasan. Nisbah suami pula dari sudut bekerja untuk beri nafkah. Itu memang kerja suami. Supaya kita tak terbalik dengan zaman sekarang yang jantan nak jadi perempuan, perempuan nak jadi jantan ni. Habis saya buat kerja rumah, itu awak buat secara sukarela, tapi bukan tanggungjawab. Tapi yang menjadi galakkan ialah menolong. Menolong ya, tolong jemur kain, tolong angkat kain. Tolong, tapi bukan kerja kita. Bila di hadapan kita ada yang lebih penting, maka itu yang kita kena buat. Apa dia? Mengingati Allah. Masjid ni kerja orang lelaki pergi. Bukan kerja orang perempuan pergi masjid. Perempuan kalau tak pergi masjid, dia tak tercela apa-apa. Dia tak ke surau, tak tercela apa-apa. Tapi lelaki tak pergi tercela. Perempuan kalau tak solat jemaah, dia tak ada masalah. Sebab solat sendiriannya seperti solat jemaah. Kalau dia nak solat jemaah, itu terpulang pada dia. Tapi dia dah ada kelebihan. Kalau dia solat seorang-seorang, seperti solat pahala jemaah. Kita orang lelaki tak. Kita solat sendirian, dia akan jadi sendirian. Solat jemaah baru nama solat berjemaah. Jadi kalau kita solat berjemaah dengan isteri kita kat rumah, kita lebih perlukan yang tu berbanding isteri kita. Isteri kita kalau tak solat dengan kita pun, dia pahala jemaah. Pahala dia. Itu kelebihan dia. Ada benda yang wanita ni kalau dibuat, pahalanya lebih besar daripada lelaki buat. Jadi kalau lelaki solat seorang diri di rumah, dengan perempuan solat seorang sendiri kat rumah, ni perempuan lagi besar pahala dia. Tapi lelaki dapat pahala lain dalam mencari nafkah. Bila lelaki itu mencari nafkah, maka pahala dia besar berbanding perempuan mencari nafkah. Perempuan cari nafkah, pahala dia takkan sama macam lelaki. Sebab bila dia cari nafkah, dia bukan kewajibannya menafkahi apa-apa pun. Sebab tu dia kata duit saya kerja kan. Dia cakap macam tu. Sebab dia memang tak ada tanggungjawab itu. Orang lelaki dia kerja, dia jadi tanggungjawab kepada isteri dia. Sebab itu bila dia dapat gaji, dia senyum. Hari kedua senyum dah hilang. Semua bini dia ambil semua. Sebab itu tanggungjawab dia beri pada isteri dia. Jadi kalau suami dapat gaji senyum, bini lagi panjang senyum dia punya. Dah dapat tak lama boleh tukar banyak ni. Ya, itu memang tanggungjawab. Artinya suami dia bila dia mencari nafkah, pahalanya lebih besar daripada isteri mencari nafkah. Kerana isteri itu bukan tanggungjawab dia. Suami ni tanggungjawab. Isteri bila buat kerja rumah, pahalanya lebih besar daripada suami. Sebab suami itu bukan tanggungjawab dia. Secara umum, ini hukum umum kita sebut. Kita tak detail kan, tapi secara umum. Maka bila kita nak bermesra dengan orang, kita kena ikut peraturan dia. Dan sampai masa kita perlu tutup pintu kita dengan orang, maka tutup.
Maka ketika itu Allah akan buka pula pintu kemesraan kita dengan jin. Oh, sak kawan dengan jin ke apa ni? Contoh begini. Allah jadikan kita manusia. Kita akan melihat yang zahir. Kita tak boleh melihat apa yang bersifat batin. Seperti jin. Perkataan jin maksudnya mastur. Apa itu mastur? Tersembunyi. Saya dan tuan-tuan tak boleh tengok jin. Tetapi ketika mana kita mula memperbanyakkan masa kita dengan Allah, maka ketika itu maka Allah akan menzahirkan salah satu daripada tanda kekuasaannya, melihat jin. Tapi bukan melihat jin untuk kita takut, tidak. Bukan maksud untuk takut. Tidak juga maksud untuk kita tu. Itu yang lihat jin tu penyakit. Kita kena beza orang melihat jin sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dengan orang melihat jin kerana ketakutan. Yang ramai kalangan manusia lihat jin sebab ditakuti. Kita bercakap pada tahap manusia. Bila tahap orang soleh, bila dia mula menutup pintu dengan manusia, maka Allah mula membuka sebahagian hijabnya. Antara dia mula melihat alam jinnya. Kemudian dia akan melihat yang lebih daripada jin, melihat alam malaikat. Seperti orang macam kita kalau dengar orang bagi salam, maka itu jin. Kita belum lagi kenal malaikat. Sampai betul kita kenal jin, maka kita akan kenal malaikat. Bagaimana tuan-tuan nak bezakan suara jin dengan malaikat? Saat tadi Kak Umar sebut Assalamualaikum. Malaikat kot? Tak. Awak kenal malaikat? Tak kenal. Jin kenal? Tak. Bila bertemu, bila kita dengar satu suara, apakah isu malaikat dan jin? Mula-mula kita kena tahu ini suara jin. Kenapa? Kerana kita sendiri pun belum kenal jin. Bagaimana kita nak kenal malaikat? Tentang manusia ni, kita akan kenal manusia dulu. Lepas semua muka-muka manusia kita cek, tiba-tiba datang zahir muka lain. Ni bukan orang ni, mana jin. Dan kita pula dah lama dah kenal jin, saya dah kenal semua jin. Tiba datang dalam muka yang baru pula. Maka ini bukan jin, ini malaikat. Maka tahapnya begitu. Saya tuan-tuan, kalau durian kampung tak kenal lagi, jangan cerita durian musangking. Ni semua durian dia kata musangking. Awak kenal tak kenal? Ini durian kampung. Ini kucing duduk ni. Ini durian daun ni. Ini durian liar. Dah kenal pun okay. Ini tak musangking. Saya kenal. Baik, durian biasa awak kenal? Kenal. Awak kenal durian biasa, barulah awak boleh kenal durian ni. Saya tahu durian ni, saya tahu durian kahwin, saya tahu durian tembaga. Saya tahu durian, saya katakan udang merah. Dengan saya cang benda ni, saya kacang benda ni. Kalau ikut Ustaz, bukan durian kampung sebab lain ni, dia punya besar sikit. Ni durian tu pun bukan ni. Durian kahwin pun bukan. Kahwin lain Ustaz. Ni saya rasa musangking. Nampak ada bintang. Ni saya rasa black tone Ustaz. Ni teka. Sebelum dia cerita dia kenal benda ni, dia pasti kenal yang dulu, yang sebelum itu. Ni dia tengok kereta semua dia kata urus belaka. Tak betul. Dia kenal ni kereta arus, bukan urus, arus. Ni kereta Mercedes. Dia tak mungkin kenal kereta besar sebelum dia kenal kereta kecil-kecil ni. Ni nak komen kereta, kita pun tak tahu. Ni bini kata, bang, tengok tu bang. Teruk kereta Myvi tu, laju. Tu bukan Myvi. Tu Mercedes. Oh, Mercedes. Sama lah kereta lah tu. Tak, dia tak kenal, dia nak komen nama kereta. Kita kata, ya awak ni tak betul. Dia komen tu, tengok bang. Teruk lah kereta ni. Kereta Alza. Tu bukan Alza, tu Volvo. Volvo pula. Ya, dia ada nama dia. Artinya, maksud saya, seorang takkan kata itu malaikat sebelum awak kenal jin tu. Kita kenal manusia. Bila kita dah mula kenal manusia dan kita tutup pintu dengan manusia untuk dekat dengan Allah, maka Allah perkenalkan kita dengan satu alam lain. Namanya alam jin. Oh, tahu. Ini gangguan jin. Ini perbuatan jin, kita tahu. Orang macam ni kalau zikir, dia tak akan tertipu. Sebab datang tu jin. Kita cerita seorang yang mengaku Imam Mahdi kat Lembah Kelang. Saya pun baca lah. Pejabat agama tangkap dia ni. Zikir. Dia kata ni keluar cahaya. Lalu seorang berkata, kamulah Imam Mahdi. Dia pun terus mengaku Imam Mahdi. Nama dia Jawa. Dia mengaku Imam Mahdi. Dia kata ini macam malaikat jumpa dia. Sebagaimana Jibril jumpa Nabi SAW. Tak, awak jin pun tak kenal. Jin kelentong atas darat kering, awak boleh percaya? Tak nak kata Imam Mahdi. Nama awak siapa? Nama Wirajono. Itu nama Jawa. Tak ada nama Mahdi macam tu. Dan ada sebut nama Mahdi ni Muhammad bin Abdullah. Nama bunyi
Terengganu punya Kelantan. Mengaku Imam Mahdi. Dia sebab saya ada satu suara beritahu. Itu suara jin, syaitan. Dia tak dapat kenal suara. Itu ramai orang bila dia mula bertapa. Yang kita bertapa uzlah. Kalau kita tengok Islam bertapa, apa maksud? Dia tutup pintu dengan manusia. Dia duduk dalam hutan. Tempat yang tak ada manusia. Maka kita dah jumpa jin. Maka kalau dia tak kenal itu jin, untuk dia jadi berani melihat jin, maka yang kalangan yang saya katakan sesat ini mula kata inilah malaikat. Lalu dia mula mendakwa dia ni orang-orang yang tertentu. Akhirnya dia sesat. Ini bahana tak kena jin. Tetap kena jin. Bukan kena setan. Kita kalau selalu bergaul dengan manusia, kita kenal manusia. Saya tengok muka, saya tahu ini muka khianat. Saya tahu. Sebab saya biasa bergaul dengan orang. Saya kalau tengok macam ni, cara dia bercakap, lenggang-lenggok dia bercakap, bohong. Saya tahu. Sebab saya berpengalaman. Misalnya kalau tuan-tuan memang berpengalaman dengan manusia, dengar bercakap, kita tahu ni bohong. Bohong. Cerita bab pelabur orang, scammer semua ni. Cara hantar mesej pun tahu, ni scammer. Semua kita dah tahu. Mukadimah je, tahu, awak scam. Dia hantar kita mesej, tolong screenshot boleh tak? Tahu dah scammer. Kita dah tahu sebab apa? Dah kena banyak kali lah. Kena tahu lah. Maksudnya kita bila selalu bergaul dengan orang, kita kenal orang. Akhirnya bila kita kenal orang, kita mula jaga atau berhati-hati. Lepas kita dah kenal orang, Allah Ta'ala akan jadikan kita kenal lagi alam lain, makhluk lain, jin. Saya dah kenal jin. Kenal jin, kenal setannya. Setan yang jenis ganggu solat kita tahu. Setan yang was-was kita tahu. Allah jadikan kita kenal mereka. Kenal. Memang kita kenal melalui dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ataupun pengalaman. Sebab tu bila datang suatu suara berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia kata, wahai Jilani, aku Tuhanmu dan kamu hambaku. Aku halalkan apa yang diharamkan sebelum ini kepada kamu. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, berambus kamu wahai iblis. Iblis pun kata, macam mana kamu tahu aku iblis? Aku dah tipu dengan suara ini ramai orang. Dengan suara yang aku buat ramai. Kerana kalau Tuhan, dia tak akan panggil nama. Dia akan panggil wahai hamba-Ku. Bukan nama Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, dia panggil hamba-Nya. Dia tak sebut Muhammad. Dan kalau benar Tuhan, dia tak akan menghalalkan yang haram. Kerana syariat sudah sempurna. Yang haram, haram. Yang halal, halal. Tak ada lagi boleh mengubahnya. Kerana Allah yang menyebutnya. Maka kamu ni bukan Tuhan. Kamu ni iblis. Lalu kata iblis ni, aku dah tipu ramai orang dengan suara ini. Tuan-tuan, bila ada manusia tertipu dengan suara-suara gaib, akhirnya dengan suara gaib tadi, dia pun mula mengaku dia ni somebody. Dia mula mengaku sekian-sekian. Dia mula menggugurkan hukum syariat. Ini orang tak kenal suara jin, suara setan dan suara malaikat. Orang bila dekat dengan Allah, dengar bisikan, dia tahu ini bukan suara malaikat. Ini setan ni. Ini jin. Kalau dia muncul, dia pun tahu ini rupa jin. Tentang jin ni, antara jin boleh menyerupai manusia dan malaikat boleh menyerupai manusia. Tapi apa beza? Jin kalau menyerupai manusia, dia tak akan boleh sempurna. Tak boleh. Dia ada jalan keadaan sengit lah, ada. Bila dia cuba menyerupai manusia, dia mesti ada kekurangan. Sebab dia tak boleh kopi betul-betul original manusia. Tak boleh. Sebab tu kita tengok bila nyamuk jadi manusia ni, nampak muka uduh sangat lah, tinggi sangat lah, rendah sangat lah. Ni cuba nak jadi manusia, rupa dia jadi rendah sangat. Akhirnya panggil toyol. Rendah sangat. Atau tinggi sangat, dah jadi hantu raya. Dia tak boleh berupa perfect macam manusia. Tak boleh. Kau nampak pun comel, ada belakang dia berlubang pula, terus sundai bolong lah. Dia mesti ada benda yang cacat. Dia tak boleh sempurna. Dah cantik, jalan pula sengit. Bukan. Itu di antara tanda mengenali jin yang berupa. Siapa pun kalau tuan tengok orang, dia kata, tak, saya jumpa orang, tapi jalan, pasti dia, kalau kita ngadak dia, kita dah rasa takut. Kenapa? Kerana itu sifat jin. Dia tak akan datang tenangkan kita.
Dia datang takutkan kita. Kita berani, kalau kita berani, kita tahu dia cuba takutkan kita. Kita kalau kita jenis orang berani, kita tetap tahu bahawa dia datang untuk menakutkan kita, cuma kita tak takut. Itu jin. Tapi malaikat, bila datang menyerupai manusia, maka datang dengan sempurna. Tidak ada cacat celanya. Bukan lebih cantik pada manusia. Cara berjalannya bukan lebih sempurna pada manusia. Malaikat Allah beri dia untuk menyerupai manusia. Kalau nak copy, dia copy betul-betul. Dia benar-benar asli. Nampak. Sehingga para sahabat hampir tidak dapat mengenali bila datang malaikat berserban putih, berjubah putih menemui Nabi SAW. Umar tengok dari jauh. Umar cuma tahu ini bukan orang sini. Tak pernah tengok. Tapi dia sempurna lelaki ini, cantik. Dia Jibril AS. Jumpa Rasulullah, duduk depan Rasulullah, lutut belaga lutut, lalu berkata, mal iman, wa mal islam, mata sa'ah, wa mal ihsan. Hadis yang terkenal dipanggil hadis Jibril. Ada dalam hadis 40. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat. 4 soalan. Umar kau tak pandang orang ni. Siapa dia? Dia tanya, dia kata betul. Dia tanya, dia kata betul. Salah, benar. Pasti belum ada orang bercakap dengan Rasulullah macam tu. Dah tanya, dah jawab, diamlah. Tapi tanya jawab kau betul. Maknanya dia menguji. Macam kita tanya, nak teka-teki ni, apa dia sekian-sekian, orang jawab okey betul. Maknanya kita tahu dah dia benda tu. Kita cuma nak uji dia. Maka siapa yang berani uji Rasulullah? Tak mungkin orang manusia uji Rasulullah. Tak mungkin. Tapi kata Umar Khattab, nampak dia ni orang bukan orang Madinah, tapi tak ada pula nampak kesan musafir. Sebab mereka ni biasa musafir, tahulah debu, sekian-sekian muka hitam. Nampak seperti dia bukan orang Madinah, tapi tak ada kesan musafir. Maka Umar perhati orang ni. Akhirnya Rasulullah tahu Umar ni, tertanya-tanya. Lalu kata Rasul, kamu tahu siapa wahai Umar? Siapa? Itu Jibril. Datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Artinya bila malaikat itu menyerupai manusia sempurna, bukan terlebih sempurna. Kadang-kadang malaikat menyerupai seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni sahabat paling lawa sekali. Sehingga kata Nabi SAW, siapa nak tengok Nabi Isa, tengok Dihyah. Dia ni, muka dia macam Nabi Isa AS. Cantik. Dan Rasulullah menghantar Dihyah sebagai duta. Sehingga para ulama buat satu asas. Kita ni kalau nak hantar duta-duta, hantar muka lawa-lawa. Kenapa? Persepsi. Bila duta tu muka lawa, orang kata negara ni mesti muka lawa belaka. Maka itu mendorong orang datang. Dia kalau nak jadi duta ni kena lawa, kena tinggi, kena bijak. Sebab ia persepsi orang pada negara tu. Pada negara. Sebab tu tuan-tuan tengok bila setiap kali datang ketua-ketua negara, dia panggil barisan kehormat. Dia buat lintas hormat. Dia akan pilih tentera paling tinggi sekali. Kalau China, bila lintasan hormat, dia akan pilih tentera yang average tinggi 2 meter. Tinggi semua. Biar presiden paling tinggi pun nampak pendek. Untuk apa? Menundukkan. Kami punya tentera yang tinggi-tinggi. Kita Malaysia pun sama. Untuk barisan hormat, kita akan pilih tentera paling tinggi, paling siap, paling kuat. Sebab ia persepsi negara. Bila ketua-ketua negara datang ke negeri, tengok, oh tentera kita gagah, kuat. Ni bagi sikit batuk-batuk, tak kuat. Ni boleh serang ni. Ataupun tengah bagi tertidur, tak boleh. Ni boleh serang. Semua tegak, semua nampak gagah. Itu mereka main perang persepsi. Dan ya, dalam Islam memang itu salah satu strategi. Maka Rasulullah SAW hantar duta Dihyah Al-Kalbi. Ni lawa, handsome. Bila kerajaan Abbasiyah hantar duta pertama Islam ke negara barat Eropah, iaitu bernama Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama ahli sunnah yang terkenal. Orangnya tinggi, cantik dan kuat, tapi dia ulama besar. Dia hantar sebagai duta. Maka nampak gah. Dan terus datang-datang berdialog dengan padrinya, yang menunjukkan kebijaksanaan dia yang hebat. Bila pada padri bermesyuarat dengan raja, ni negara Islam nak hantar satu duta.
kita akan perkenakan dia. Mereka tak akan percaya Masih itu sebagai anak Tuhan. Dan mereka juga tidak akan tunduk pada kita. Sebab mereka tidak diajar tunduk pada manusia, cuma pada Allah. Jadi kita akan buat satu pintu gerbang. Dia nak lalu, dia kena rendahkan dirinya, isyarat tunduk pada kita. Maka dia buat pintu gerbang rendah. Bila masuk tu menyorok. Macam kalau tuan-tuan masuk piramid. Piramid ni dia buat supaya kita tunduk pada Firaun. Kalau kita masuk, kita automatik tunduk. Sebab dia di bawah rendah. Sebagai satu makna dia Tuhan. Siapa pun nak datang, dia kena sepanjang jalan tu tunduk. Maka mereka pun buat macam tu. Abu Bakar Al-Bakilani bijak. Dia tengok, oh ada pintu gerbang, kena masuk ikut situ. Apa dia buat? Dia masuk ikut punggung dulu. Jadi raja tu dapat punggung ni dulu. Terhina dia, kerana dia orang bijak. Kerana aku takkan tunduk pada kamu. Tunjuk punggung tak apa. Ini kehebatan beliau. Dan soalan pertama yang ditanya oleh Abu Bakar Al-Bakilani pada padri, anak-anak sihat ke? Marah padri. Kami kahwin pun tak tanya anak. Marah. Lalu kata, bakal marah ke? Marah kena jual. Itu dialog saya. Kata, apakah awak marah? Yelah, awak tanya, kan awak tahu saya tak kahwin ini. Bagaimana kamu tidak rasa bersalah? Kamu kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Kalau aku sebut tanya anak, kamu dah marah. Kami tak layak ada anak. Kami padri. Allah lagi tidak layak ada anak. Tiba-tiba kamu kata Nabi Isa anak Tuhan. Kalau aku sebut kamu ada anak, kamu marah. Sebab bukan level kami punya anak. Kami orang bersih. Ini kan pula Tuhan. Maka senyap. Ini duta yang bijak. Abu Bakar Al-Bakilani radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kembali kepada cerita malaikat. Dia kalau menyerupai manusia sempurna, perfect. Jadi orang ni akan kenal. Tuan-tuan, saya boleh kenal atau kita boleh kenal kalau yang serupa depan ini jin atau malaikat. Saya kata kalau dia jin, dia tak boleh menyempurnai dengan sempurna. Memang dia datang, dia tak bercakap, dia kenapa? Sebab dia jin, dia bukan orang. Saya jumpa Haji Azman ni ramah. Tiba datang jumpa saya, macam senyap. Saya tahu ni bukan Haji Azman, ni jin. Dia diam, dia tak bercakap. Lain. Lepas tu bila dia tinggalkan dia pun jalan sengit-sengit. Confirm bukan. Ini penyerupaan. Artinya kita dapat kenal tak? Tiba-tiba datang pula. Muka Haji Azman pula. Ramah, baik, cakap baik-baik. Kata Haji Azman, dia cakap memang baik, tapi ni lagi baik. Saya tahu ini malaikat yang menyerupainya. Demikian seorang bila dia dekat dengan Allah, dia boleh kenal. Tadi kita kata tengok emas dah tahu 916 ke 999 kenal. Tengok tahu. Ni emas Zulian tahu. Kalau orang dah pakar, dia boleh mengenali benda tu. Dia tengok ikan, dia tahu ni jantan ni. Dia tengok, oh betina. Macam mana awak tahu? IC pun tak ada ikan. Beritahu dia lelaki, dia jantan atau betina tak, saya kenal. Saya tahu Ustaz, kalau jantan dia kecil sikit. Kalau betina dia besar. Ni katak, tengok katak. Oh ni katak jantan Ustaz, ni katak betina. Macam mana awak tahu? Kalau katak betina dia besar, katak jantan kecil. Dia tahu kenapa? Kerana dia ada ilmu, Allah beri dia ilmu. Dia tahu ni pasang pukul berapa, surut pukul berapa. Kalau air. Dan bila orang tu dekat dengan Allah, Allah jadikan dia kenal ini manusia, ini jin, ini malaikat. Maka seketika kemudian dia mula dibuka pintu untuk bermesra dengan malaikat, kemudian seterusnya bermesra dengan Allah Ta'ala. Maka demikian Allah akan angkat hijab demi hijab. Kita terhijab alam jin, dan lagi tebal hijab kita dengan alam malaikat, dan lagi tebal hijab kita dengan Allah. Tapi bila kita berjaya melepasi pintu manusia, saya mula tak banyak masa dengan manusia sebab saya sibuk dengan ibadat. Maka Allah buka saya pintu jin untuk uji saya, apakah selepas manusia kamu akan bermesra dengan jin? Maka tak, saya juga tolak. Akhirnya Allah beri hadirkan pada malaikat. Pun saya tolak untuk bermesra dengan Allah Ta'ala. Sebab itu para ulama ajar kita bagaimana kita nak bermesra dengan Allah Ta'ala, nak rasa kemesraan tersebut. Sehingga bila datang kemesraan, maka datang keajaiban yang bersifat tanda rahmat Allah pada kita. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim, api hilang fungsi membakar. Dan ia juga berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa Abu Muslim Al-Khawlani? Dia seorang tabi'i yang hidup zaman Nabi SAW.
tapi tak sempat jumpa Rasulullah. Dia tak sempat. Dia beriman, maka dia tak dapat gelaran sahabat. Dia beriman tapi tak sempat, dia duduk Yaman. Ketika itu bila akhir usia Rasulullah SAW, keluar kelompok Nabi palsu. Yang pertama didalangi oleh Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, dia dah mengaku Nabi palsu ketika mana Rasulullah masih hidup. Yang kedua ialah Aswadu Ansi. Musailamatul Kadzab telah diperangi, mati semua. Yang membunuh Musailamatul Kadzab ialah Wahsy, orang yang sama yang membunuh Hamzah. Dia memeluk Islam, maka digunakan tombak yang sama membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu untuk membunuh Musailamatul Kadzab. Dan dia membunuhnya. Lepas gerakan murtad Musailamatul Kadzab hilang, maka timbul seorang lelaki daripada Yaman namanya Aswadul Ansi. Maka yang menentang Aswadul Ansi ialah Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu Abu Muslim dipanggil, kerana Aswadul Ansi punya tentera yang besar, tentera ramai. Maka bila dipanggil, maka dia berkata, apakah kamu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kata dia, ya. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Ya. Dan aku ini juga pesuruh Allah, kata Aswadul Ansi. Lalu kata Abu Muslim Al-Khawlani, maaf aku tak dengar. Maka dia ulang, apakah kamu mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah? Ya. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Ya. Dan aku ini juga Rasulullah? Aku tak dengar. Begitu dia kata, aku tak dengar, maka Aswadul Ansi marah. Kan dia ulang, kena aku tak dengar. Akhirnya diarahkan supaya dibakar Abu Muslim Khawlani. Dibakar. Walau dibakar, dia tak angus, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian akhirnya Aswadul Ansi terpaksa halau dia keluar daripada Yaman. Kerana bimbang diketahui oleh orang ramai, pasti mereka tahu ini Nabi palsu. Kerana sebahagian yang bodoh masih percaya. Lalu Abu Muslim Khawlani bergerak ke Madinah dan bertemu dengan Umar Al-Khattab waktu itu, dan pada hari di mana Rasulullah wafat. Maka Umar Al-Khattab memeluk Abu Muslim Al-Khawlani lalu berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan ada di kalangan umat Muhammad hatinya seperti Ibrahim AS, keyakinannya. Ada riwayat menyebut Abu Muslim Al-Khawlani dia tak dibakar, dia cuma baru nak dibakar. Lalu dia punya menteri-menterinya bisik pada Aswadul Ansi. Dia kata, Tuan, kalau kita bakar, tiba dia tak terbakar, habis kita. Dia ni punya keyakinan yang kuat, akan pecah tembalang kita. Ini ada dua riwayat tentang kisah Abu Muslim Khawlani. Sebahagian menyatakan dia dibakar dan tidak angus. Dan ini dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir nak beritahu, bila seorang itu sudah bermesra dengan Allah, maka Allah menjadikan semua benda-benda yang ada atas dunia ini tunduk pada dia. Sebagaimana api tidak boleh membakar Ibrahim, dan juga tidak boleh membakar Abu Muslim Al-Khawlani, dan juga sejenis binatang namanya samandal. Jadi saya tengok perkataan samandal. Kata samandal dalam tahqiq Syekh Abdul Qadir Jilani, samandal ialah sejenis burung kecil. Dia ni boleh masuk dalam api dan tak terbakar. Dan setengah mengatakan samandal ini sejenis binatang kecil. Ini disebut dalam terjemahan rerayak, binatang kecil yang dia akan berada pada ungu-ungu api tanpa terbakar. Pelik ke? Tak pelik. Macam saya katakan tadi, ikan hidup dah, dia tak lemas. Hebat ikan, tak lemas, Ustaz. Ya kan Allah jadikan dia begitu. Kalau kita duduk dah, lemas. Ikan mana pakai oksigen? Dia tak pakai oksigen kita tu, pikul-pikul belakang. Pakai Google tak ada. Terang mata dia. Allah jadikan begitu. Ada binatang bernama samandal. Dia boleh duduk dalam api. Kalau binatang ni Allah boleh buat macam tu, apatah lagi hambanya yang yakin pada Allah. Hamba yang yakin pada Allah, maka tidak menjadi mustahil pun. Berarti kalau ada seorang yang Allah Ta'ala nak berikan kepadanya tak lemas dalam air, maka itu tidak mustahil. Sebagaimana ikan tak lemas. Kalau Allah boleh buat pada ikan, kenapa Allah tak boleh buat pada manusia? Boleh. Namun kita katakan pada wali, orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak mendakwa. Antara perkara yang mereka takkan dakwa, wali tidak akan mendakwa karamah. Bukan dia mendiamkan diri. Orang lain cerita, bukan dia. Dia takkan cerita. Bukan Abu Muslim yang cerita saya tak terbakar. Orang lain yang cerita. Itu beza
dengan orang wali dengan mendakwa wali. Antara sifat wali, sifat terbesar dia ialah menyembunyikan banyak perkara. Wali ini dia orang perahsia. Ni bukan jenis orang kebel belaka. Dapat lebih sikit, duk tayang satu dunia. Bukan. Dia wali ni lagi dia nampak lebih, lagi dia takut nak cerita. Pertama, dia menganggap apa yang dia dapat itu rahsia Allah. Dan apa hukum orang yang membocorkan rahsia? Tidak akan dipercayai. Bila seorang beri rahsia pada kita, ni raja-raja duk bisik dengan kita rahsia, kita duk cerita kan, saya kenal tuanku tu, dia bla bla bla. Kalau tuanku tu tahu habis kita. Bukan sekadar tak akan diberi tahu lagi rahsia, mungkin dihukum. Bocorkan rahsia. Dulu kita orang kepercayaan, sekarang kita orang yang akan dihukum. Maka para wali melihat siap kelebihan yang mereka dapat itu ialah rahsia dan amanah, dan mereka tak akan beritahu. Kalau perlu mereka beritahu pada orang tertentu, bukan pada semua orang. Dia mereka tak akan bercakap pada tahap umum. Kerana umum tidak dapat menghadam ilmu-ilmu seumpama itu. Tapi kalau jenis saya katakan baru macam nak lebih, dah cerita lebih-lebih, ini bukan. Dia baru nak nampak macam lebih, tapi ceritanya dah lebih-lebih. Orang yang saya katakan setiap wali, dan kita pun, kita kalau Allah beri kita kelebihan, maka belajarlah untuk sembunyikan. Melainkan kalau kita cerita sebagai satu nikmat yang Allah beri pada kita. Tapi benda-benda yang bersifat tertentu, tak semua orang akan faham untuk kita ceritakan. Bahkan fitnahnya lebih besar. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika kamu ikhlas dalam amalan, maka dengan cara itu kamu dapat melepaskan diri daripada manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tertanya, macam mana saya nak lepas diri pada manusia? Setiap hari saya perlukan manusia. Kalau kamu ikhlas dalam amalan kepada Allah, nescaya kamu akan merasa seronoknya masa bersama dengan Allah. Umpama kamu, kata Syekh Qadir, umpama kamu macam orang masuk kampung, cari rumah kawan rapat dia. Maka berlega cari dia hujung ke hujung, daripada pintu ke pintu, mana rumah kawan saya? Dia orang asing baru masuk kampung tadi. Dan kawannya daripada jauh jengok tengok dia, ni kawanku ni cari rumah aku tu. Dia cari-cari tak jumpa-jumpa. Akhirnya kawannya akan turun daripada rumahnya, lalu menyambutnya di tengah jalan, memeluknya untuk tunjuk rumahnya, sambil dia akan berkata sebagaimana Yusuf berkata pada Benyamin pada hari pertemuan mereka, bahawa innama ana akhuk fala tabtais bima kanu ya'malun, aku saudaramu, maka jangan kamu bersedih dengan apa yang mereka telah lakukan pada kamu. Kamu dah aman di sini. Syekh Abdul Qadir beri satu perumpamaan. Seorang bila ikhlas dalam amalan, tercari-cari dia akan Tuhan, kelak Tuhan akan datang menemuinya. Persis bagaimana orang yang macam teman rapatnya, tu kebingungan mencari mana alamat rumahnya, tu dilihat oleh temannya daripada kejauhan, maka temannya akan turun mendekat memeluknya. Maka demikian kalau kita mencari Allah, maka carilah dengan keikhlasan. Siapa yang ikhlas, maka dia akan dekat dengan Allah. Tadi kita sebut taat. Bila taat baru dekat. Maka dalam taat itu apa syarat dia? Ada dua syarat dalam taat. Yang pertama, mesti ikhlas. Dan yang kedua, mesti mengikut ilmu yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau taat kita tak ikut ilmu yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita tak akan dapat dekat dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita salah jalan, tak akan sampai. Kita memang nak pergi Kuala Lumpur, tapi lalu jalan lain, tak akan sampai. Walau niat kita ikhlas nak ke Kuala Lumpur, tapi awak dah masuk jalan lain ni. Ini jalan Simpang Renggam ni. Ini jalan hitam ni, kambing 40 hari ni, bukan nak ke Kuala Lumpur. Laluan ni. Laluan kamu silap. Betulkan balik laluan. Artinya, saya katakan walaupun saya niat ikhlas, tapi jalannya tak betul, tak sampai. Maka jalan kita ialah jalan Nabi SAW. Ikut sungguh, macam Syekh Abdul Qadir tegaskan, ikut sungguh sunnah Rasulullah. Jangan tinggalkan. Jangan orang kata orang beri cadangan lain, tak. Saya nak ikut yang Rasulullah buat dulu. Jangan cerita yang orang lain tu. Yang Rasulullah dulu. Sebelum kita buat yang lain, cerita Rasulullah dulu. Itu yang Rasulullah tunjuk. Yang ni saya tak akan tukar ganti dengan yang lain. Dan sesudah saya buat apa yang Nabi SAW buat, maka kalau ada tambahan lain, saya akan buat bagaimana tidak bertentangan. Sebagai tambahan, okey. Maka dengan cara itu akan sampai kepada Allah dan bermesra dengan Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.